السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم علمنا ما جهلنا. Ya Allah, ajarlah perkara yang kami masih jahil. Wazakirna ma nasina, dan ingatkan kepada kami perkara yang telah kami lupa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, pertamanya bila sama-sama kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dipertemukan pada malam ini, dan saya kira ini malam perpisahan juga bagi saya sebelum Ramadan, bukan perpisahan macam semalam. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, diberi kesihatan tubuh badan, selepas Syawal nanti kita sambung balik. Minggu depan kita akan bagi laluan untuk sama-sama kita bertarawih, bertadarus dan sebagainya. Atau dengan kata lain, InsyaAllah sekiranya nampak anak bulan pada malam Ahad depan kita bertarawih, silakan. Sekejap je masa, tuan-tuan. Ramadan akan datang lagi. Jadi yang pastinya kita mengharapkan semua bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Bergembira bukan kerana banyaknya bazar Ramadan, tetapi bergembira kerana di sana terhidang luas, di sana terbuka luas pintu-pintu keampunan dan tertutup pintu-pintu neraka. Jadi sama-sama kita merebut keluar untuk kita menjadikan Ramadan pada tahun ini kita memberi sambutan yang hangat, ataupun dengan kata lain kita meluangkan ibadah ataupun kita melakukan ibadat yang berlipat ganda berbanding daripada Ramadan sebelum. Pastikan World Cup kosong Ramadan 30. Boleh kan? Ada kawan saya, dia kirim risalah daripada Kota Kinabalu. Lupa pula nama orang. Dia risalah tu dia cerita pasal kelebihan Ramadan. Lepas tu di akhir tu Piala Dunia kosong. Tengok boleh, tapi kalau sampai bertemu dengan kita nak melakukan salat tarawih ataupun kita nak tadarus, qiyamul lail dan sebagainya, kita biarkan dulu. InsyaAllah panjang umur, tahun depan ada lagi. Kebetulan tahun ini bertemu pula dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi pada malam ini kita sambung pada muka surat 67. Mungkin kita habiskan tajuk ini kerana pada malam ini malam terakhir untuk kita stop ni. Dan yang muka surat 72 itu insya-Allah akan kita sambung pada selepas Ramadan ataupun selepas Aidilfitri nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertujuan untuk menimbulkan
kasih sayang yang lebih ataupun untuk menimbulkan kecintaan yang berlipat ganda, dan seterusnya untuk memastikan kita dapat ikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika mana umat ataupun manusia berada di dalam kerosakan, kealpaan, kelalaian, falahu ajrun mi'atu syahid, maka baginya ganjaran seperti 100 orang mati syahid. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita menghayati. Mungkin pada malam ini saya tak berjadang untuk mengambil masa yang panjang kerana dipahamkan Ustaz Saad ada malam ini kompleks sukan drama ibu bapaan. Jadi boleh pada yang ada ke lapangan boleh kita turun ke sana lagi untuk ikuti ceramah bersama dengan Ustaz Saad. Jadi pada malam ini tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 67 masih lagi kita bincang tajuk ibrah, pengajaran di sebalik dakwah Nabi secara sulit. Apakah pengajarannya? Dan kita telah membaca di awal tu antaranya disebut ialah sebenarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sirriyah, ada hikmah ataupun ada tujuan, ada pengajaran di sebalik. Yang mana kita sudah bersebut sedikit sebanyak, bukan kerana Nabi takut tuan-tuan, bahkan Nabi bersedia apabila turunnya wahyu kedua selepas Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu kedua iaitu daripada suratul Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nabi bukan takut, tetapi di sana ada strategi-strateginya. Tuan-tuan boleh tengok pada perenggan yang terakhir itu. Oleh kerana itu jumhur fuqaha sepakat, ahli fuqaha mengatakan jika jumlah kaum muslimin sedikit atau lemah keadaan mereka sehingga diduga keras mereka akan dibunuh, ataupun berkemungkinan besar sekiranya dakwah secara jahriyah terus dilakukan, mereka akan dibunuh oleh musuh tanpa kesalahan apapun. Bila para musuh itu telah bersepakat akan membunuh mereka, maka dalam keadaan seperti ini harus didahulukan kemaslahatan menjaga atau menyelamatkan jiwa. Kerana kemaslahatan menjaga agama dalam situasi seperti ini belum dapat dipastikan. Masuk di sini tuan-tuan, walaupun di sana mungkin kita kata, alah, pentingkan diri, takut untuk berjuang, takut untuk menyatakan kebenaran, sebab sedangkan hadis juga yang sebut qulil haq walau kana murran, hendaklah kamu berkata benar walaupun benda pahit, ataupun walaupun di sana bila kamu sebut kebenaran kamu akan ditentang, kamu akan mendapat macam-macam ancaman dan hukuman. Tetapi di sini dia kata apabila berada dalam posisi ataupun situasi bilangan yang tidak ramai, sekiranya ini lebih kepada strategi lah, sekiranya dengan jaga jahriyah terus, senang untuk musuh-musuh Islam, nah kita kasih hapus, kita kasih lenyap, ataupun dengan kata lain bilangan ataupun pengaruh Islam ini belum cukup kuat, senang kita kasih ataupun hapuskan dan tidak lagi menjadi satu masalah. Jadi kan di sini tuan-tuan, kemaslahatan menjaga atau menyelamatkan jiwa, kerana kemaslahatan menjaga agama dalam situasi seperti ini belum dapat dipastikan, atau dengan kata lain jaga nyawa daripada ancaman. Al-Izzuddin bin Abdul Salam menyatakan haram melakukan jihad perang dalam situasi seperti ini. Tak payah, ataupun orang katalah dengan kata lain berani tak bertempat, ataupun tidak mengikut strategi yang betul. Apabila tidak terjadi kerugian, maka wajib mengalah, tidak melakukan perlawanan. Kita tak rugi pun, jadi kita atur strategi yang mana nanti kita akan tengok beberapa siri-siri peperangan yang telah Nabi ikuti, yang telah disertai oleh Nabi, yang mana di sana banyak pengajaran-pengajaran yang dapat kita ambil. Betapa susahnya tuan-tuan
peringkat awal penyebaran agama Islam. Tinggal lagi kita ni yang sudah pun terhidang di depan mata, masjid berada di sana sini. Kita perlu disiplinkan diri kita untuk istiqamah, ataupun dengan kata lain, jadikan masjid ini tempat kedua selain daripada rumah yang kita tempat rehat. Kerana perlawanan dalam situasi seperti ini akan mengakibatkan kehilangan nyawa, di samping menyenangkan orang-orang kafir yang menghinakan para pemeluk Islam. Perlawanan seperti ini menjadi mafsadah, merupakan satu kerugian, semata-mata tidak mengandung maslahah. Saya berkata, itu pengarang kitab ni mendahulukan kemaslahatan jiwa di sini hanya dari segi lahiriah sahaja. Akan tetapi pada hakikatnya merupakan kemaslahatan agama. Sebab kemaslahatan agama dalam situasi seperti ini memerlukan keselamatan nyawa kaum muslimin agar mereka dapat melakukan jihad pada medan-medan lain yang masih terbuka. Jika tidak, maka kehancuran mereka dianggap sebagai ancaman terhadap agama itu sendiri. Ini seperti saya cakap tadi lah tuan-tuan, ya, pengaturan strategi yang mantap. Sama juga seperti sekarang. Bukan maksud saya supaya dakwah secara jahiliyah, supaya syariah, tidak. Tetapi kita nak masuk ataupun kita nak menggerakkan tugas dakwah ini, kita lebih tahu orang ini begini cara dia, orang ini begini cara dia. Nanti kita akan ikut kisah Rabi' bin Amir, seorang panglima tentera Islam yang berdepan dengan tentera Parsi, yang mana bilangan tentera Parsi tuan-tuan 120.000 orang, tentera Islam dengan bilangan hanya 20.000 orang sahaja. InsyaAllah kita akan ikuti pada muka surat sebelah. Mendahulukan kemaslahatan dan pemberian peluang kepada orang-orang kafir untuk menerobos jalan yang selama ini tertutup. Tak perlu saya urai, ini senang saja, tuan-tuan pun boleh itu. Singkatnya ataupun secara kesimpulannya, wajib mengadakan perdamaian atau merahsiakan dakwah apabila tindakan menampakkan dakwah atau perang itu akan membahayakan dakwah Islamiah. Sebaliknya, tidak boleh merahsiakan dakwah apabila bisa dilakukan dengan cara terang-terangan dan akan memberikan faedah. Tidak boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang zalim dan memusuhi dakwah apabila telah cukup memiliki kekuatan dan pertahanan. Ya. Sebenarnya tuan-tuan, kita kena menyatakan kebenaran ini walau di mana saja kita berada. Kita menggerakkan tugas sebagaimana yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Tugas itu bukan hanya kepada ustaz saja tuan-tuan, kepada kita semua. Ini dah banyak kali saya ulang-ulang. Cuma di sana kita lebih tahu macam mana cara, macam mana strategi, macam mana kaedah yang perlu kita susun. Kalau kita berani bodoh lah, panggil berani bodoh, tak betul. Berani tak bertempat, tidak ikut strategi, dibimbangi, kejap dia kasih lenyap ataupun dia blok ataupun terus terhalang gerak kerja dakwah kita. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah memberi amaran, wala tarkanu ila alladhina zalam, jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, fatamassakumun nar, niscaya kamu akan disambar oleh api neraka. Jangan kita bersekumpul dengan mereka-mereka yang melakukan kezaliman. Dalam kata lain, dalam keadaan kita mengatur strategi, jangan pula kita bersama ataupun jangan pula kita cenderung ke arah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Sebab apa? Ancamannya cukup jelas. Fatamassakumun nar, saya kamu akan disambar oleh api neraka kalau kita bersama. Maksud di sini tuan-tuan, kalau kita nampak kemungkaran, kita nampak kezaliman, kita nampak benda-benda yang jelas memperlekehkan, benda-benda yang jelas menidakkan hukum
Allah Subhanahu wa taala tanpa apa-apa tindakan daripada kita. Ini pun tuan-tuan, rasa-rasanya boleh lepas kan? Rasa-rasanya boleh lepas ke hadapan Allah nanti. Kalau kita diam dah, kita diam je kemungkaran yang berlaku di depan mata. Rasa-rasa lepas. Hadis Nabi jelas, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran yang berlaku, maka cegah dengan tangan. Macam mana? Dikumpulkan. Biyadihi di sini bahasa ataupun dia punya istilah pinjaman dengan kuasa yang ada. Fa illam tastati' fa bilisan. Tak mampu dengan kuasa ataupun dengan kekuatan, maka kita tegur dengan mulut. Fa illam tastati' fa biqalb. Kalau tak mampu juga dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Akan tetapi kalau dengan hati berada pada level selemah-lemah iman. Tak apalah, sekurang-kurangnya datang ataupun terdetik di hati kebencian terhadap kemungkaran yang berlaku. Kalau kita diam-diam atau kita bersekongkol bersama mereka-mereka yang melakukan kezaliman, fatamassakumun nar, kamu akan percaya, kamu akan disambar oleh Allah. Wal-'iyazubillah. Mudah-mudahan kita semua peka ataupun kita semua sedar akan benda itu dan kita bergerak sebagaimana tempat-tempat kita berada. Kita rancang sebaik mungkin, jangan kita berdiam diri. Mudah-mudahan segala gerak kerja yang kita lakukan ini, kalau tak sampai macam tahap yang Nabi buat, gerakan Syriah yang 4 peringkat yang kita sudah berbincang pada minggu lepas tu, jauh sekali kita nak banding ya. Walau bagaimanapun kita cubalah sedaya upaya untuk nak ikut ataupun untuk nak meneruskan gerak kerja yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak boleh merahsiakan dakwah apabila bisa dilakukan dengan cara terang-terangan dan akan memberikan faedah. Tidak boleh mengadakan perdamaian dengan orang-orang zalim dan memusuhi dakwah Islam apabila telah cukup memiliki kekuatan dan pertahanan. Jadi saya nak ajukan persoalan. Sekarang ini kekuatan kita orang Islam, mampu kita berdepan dengan musuh Islam? Mampu ke tidak? Jauh dengan lagi. Baina samai wal ardh. Jauh. Sekarang yang menguasai apa tu? Yang menguasai bidang ketenteraan, yang menguasai benda-benda kelengkapan perang dan sebagainya, ini dikatakan semuanya ataupun sebilangan besar musuh-musuh Islam. Kita pun alat persenjataan pun kita. Walau bagaimanapun di sana tuan-tuan, kita kena yakin doa silahul. Doa ini senjata paling hebat, senjata paling tajam, senjata paling berkuasa mengalahkan kereta kebal, mengalahkan senjata sebarang senjata dan sebagainya. Kita berdoa. Dan ini kita akan masuk pada siri-siri peperangan. Salah satunya tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat macam mana kemenangan yang dicapai oleh tentera Islam dalam perang Badar, sedangkan bilangan 313 orang sahaja. Bilangan yang sangat sedikit. Macam satu Islam, 3 Islam orang, 3 ke 4 Islam orang kafir yang lengkap senjata. Tetapi di sana tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW mampu memberi kekuatan dalaman. Kekuatan persenjataan belum tentu menjanjikan kemenangan. Kita yakin doa silahul mu'min. Doa senjata paling tajam bagi kita umat Islam. Bila kita nak masuk pada bulan Ramadan pada minggu depan ni tuan-tuan, kita dianjurkan banyakkan berdoa. Mudah-mudahan insya-Allah kita mengharapkan kemenangan untuk Islam itu bakal kita nikmati bersama. Bakal kita lihat di depan mata kita. Sebab kalau kita tengok kebelakangan ini, musuh-musuh dengan berbagai cara nak melalaikan. Musuh-musuh Islam antara sekarang benda yang simple lah saya nak sebut. Sekarang ini gadget, sekarang ini smartphone, itu pun sudah cukup melalaikan umat Islam. Betul ke tidak? Itu pun sudah melalaikan umat Islam. Sebab boleh dikatakan majoriti orang main menepi. Okey.
ada kadang-kadang kita boleh baca yang ada yang orang tulis banyak-banyak kan, antara Piala Dunia dengan dengan lakukan ibadat, antara Al-Quran dengan gadget. Kalau kita tengok yang main telefon tu, saya cuba tengok secara rambang lah, jarang orang baca Quran di situ, jarang. Walaupun boleh dimuat turun dalam situ, tapi jarang. Banyaknya orang hanya main benda-benda lain. Jadi di sini pun mereka sudah berjaya. Mereka sudah berjaya untuk melalaikan kita umat Islam. Jadi sudahlah tuan-tuan. Keperluan juga, tetapi kita biar pandai kita bagikan masa kita, biar ada masa. Tak adu ke kita tuan-tuan. Kalau tangan dibalik-balik, kita pegang telefon kita 4 jam dalam satu hari. Quran langsung kita tak pegang. Buat jawapan kita di hadapan Allah. Ya, sama-sama kita fikirkan. Juga tidak boleh berhenti memerangi orang-orang kafir di negeri mereka apabila telah cukup memiliki kekuatan dan sarana untuk melakukan demikian. Okey, habis di situ. Ini sambungan kepada pengajaran ibrah di sebalik dakwah sirriyah, dakwah secara sulit yang dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada 3 lagi tahap dakwah secara terang-terangan tanpa berperang. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang yang menghalang dakwah Nabi. Dan yang keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalan, dan mereka pula memberi tempoh sekian-sekian kepada musuh-musuh untuk mereka menerima Islam, sekiranya mereka tidak menerima ancaman ataupun peperangan akan dilakukan. InsyaAllah yang itu kita akan bincang pada pertemuan ataupun selepas hari raya nanti. Okey, seterusnya tajuk yang kedua dalam tajuk dakwah sirriyah ini, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dan hikmah di sebaliknya. Jadi pada minggu lepas pun sudah saya sebutkan, kalau di kalangan muslimah, di kalangan perempuan, orang yang pertama membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi yaitu isterinya, Sayyidatina Khadijah. Di kalangan lelaki ataupun di kalangan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Di kalangan hamba, Zaid bin Harithah, dan adalah beberapa lagi. Sirah telah menjelaskan kepada kita bahawa orang-orang yang masuk Islam pada marhalah, pada peringkat awal, kebanyakan mereka terdiri daripada orang-orang fakir, lemah dan kaum bodoh. Apa hikmah dari kenyataan ini? Apa rahsia tegaknya daulah Islamiyah di atas, ini saya tak faham ni, pilar ni apa? Pilar, tolong tak? Pilar tu apa tuan? Pilar, tolong orang Bugis. Apa hikmah dari kenyataan ini? Apa rahsia tegaknya sebuah kerajaan Islam di atas, tak payah bacalah tu ya, yang terbentuk dari orang-orang seperti mereka ini? Jawabnya, fenomena ini merupakan hasil alamiah dari dakwah para nabi dan tahapannya yang pertama. Tidakkah anda perhatikan bagaimana kaum Nuh alaihi salam mengejeknya kerana orang-orang yang mengikuti hanyalah orang-orang kecil di kalangan mereka. Jadi tuan-tuan, kita sedia maklum, setiap umat yang diutuskan Allah kirim nabi, dan semua mereka mendapat tentangan yang pelbagai daripada pengikut. Kalau Nabi Nuh, macam mana mereka ditentang? 950 tahun yang ikut hanya 90 orang atau 70 orang yang ikut dakwah Nabi. Cuba tuan-tuan bagi tempoh dakwah 950 tahun bagi dengan 70 orang yang ikut. Ambil masa berapa tahun untuk dapat 1 orang? Cuba bagi. Kita ni kadang-kadang cepat sangat nak hilang sabar, cepat sangat kita nak marahkan seseorang bila kita ajak kepada Islam. Dia memberi jawapan-jawapan yang memanaskan telinga kita. Dia memberi jawapan-jawapan, pergilah kau. Ataupun jawapan yang menyindir macam mana?
Dia kata kalau kau ajak semua nak ikut Islam, semua masuk surga, tak ada orang masuk neraka. Ini yang nanti kosong neraka. Ini senangnya dia buat jawapan begitu. Ya? Yang paling jahat lagi, kalau nak buat jahat di dunia, buat jahat betul-betul. Bila Tuhan marah betul dengan kita, dia akan balik kuat-kuat, limpas neraka, masuk dalam surga. Inilah kata-kata ejekan daripada orang-orang yang tidak suka kepada Islam, bahkan dia ejek. Bukan sekarang ini tuan-tuan. Sejak muldu zaman, sejak zaman awal lagi, setiap Nabi semuanya berdepan dengan cabaran ejekan daripada umat ataupun pengikut masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'y wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami saja. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang lekas percaya saja. Tengok tuan-tuan, ejekan, perlecehan, maksudnya kata-kata sudahlah tanya ikut, kasih panas, kasih sakit hati pula kan. Kalau kita lah, apa kita jawab? Yang pedulilah kau, pergi mampuslah kau. Sombong konon. Jadi mungkin kita ni panas barat, cepat hilang sabar, boleh sabar. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi pun dia tak mampu mengislamkan datuk dia, tak mampu mengislamkan bapa saudara dia. Sehingga kan Allah Taala sebut apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, kamu tidak mampu ataupun kamu tak boleh memberi hidayah kepada yang kamu kasih, yang kamu sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi ini urusan Allah. Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada mereka ya, kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Ya. Kalau kita baca lagi dalam apa tu biasanya muqaddimah tazkirah bacakan may yasha pada may yahdillahu fala mudilla lah ataupun may yahdillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah, yang dicampurkan Allah petunjuk, niscaya Allah akan buka yashrah sadrahu lil Islam. Allah Taala akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah Taala menghendaki berada di dalam kegelapan, berada di dalam kesesatan, tidak nak ikut Islam, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah Taala akan jadikan dada dia sempit, ka'annama yas'adu fis sama, susahnya nak naik ke langit. Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut. Jadi tuan-tuan, kita ni kena banyak-banyak syukur kerana Allah Ta'ala telah pilih kita berada di atas jalan kebenaran. Dan kita selalu baca di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Dan Alhamdulillah kita berada pada landasan yang betul. Dan teruskan kerja buat kita untuk memartabatkan Islam, insya-Allah. Kami tidak melihat kamu melainkan manusia biasa. Jadi ini pun telah dibincang tuan-tuan. Cuba kita fikir, kita ni manusia biasa. Kalau Allah Ta'ala bukan dia kirim Nabi di kalangan manusia biasa seperti kita, dia kirim di kalangan malaikat, agak-agak boleh ikutkah? Lebih susah. Malaikat dia tak ada nafsu. Kita nafsu macam-macam. Nafsu makan, nafsu melihat. Nafsu melihat pun boleh tahan kan? Bulan puasa pun kalau pergi bazar Ramadan, kita boleh tahan kan kalau tengok cewek-cewek yang pakai tudung? Kita tutup mata kan, kita tengok dia buka sebentar. Tak boleh. Masih juga tengok. Ada balas tidak, siapa sudah tidak. Tengok je kan. Kita kadang-kadang kita pandai mereka alasan. Jadi untuk Ramadan tahun ini kita tekad. Kita tekad pakai penutup mata. Buatlah apa yang patut tuan-tuan, sebab kita tengok pendapat juga. Kita tengok pendapat juga. Bukan orang yang buka aurat saja. Dia dapat dua-dua. Sama juga macam kes rasuah, ya. Yang bagi rasuah dapat, Nabi dah sebut ar-rashi wal murtashi finnar.
Yang bagi rasuah dalam neraka, yang terima rasuah pun dalam neraka. Dua-dua dapat neraka. Jadi dalam soal kita nak jadi apa ni, kita nak supaya puasa kita untuk tahun ini betul-betul terbaik. Jadi kita jaga. Bukan hanya kita menahan. Saya rasa semalam dibincang persediaan abang awal Ramadan. Ustaz Zain sudah sebut panjang lebar. Tapi mungkin kita boleh ulang supaya kita sentiasa berada di pikiran kita. Kau ni cuba tuan-tuan tanam keazaman, aku pada tahun ini mungkin setakat aku nak tahan makan dan minum saja. Penglihatan kita tak. Kita cuba elok daripada lihat segala jenis maksiat. Kita elok daripada bercakap benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang melibatkan mengumpat dan sebagainya. Pendengaran kita elok daripada mendengar lagu-lagu yang lawa. Kita sedia ngam juga kalau kita download. Sudah download habiskan 30 tu. Kasih masuk di sini. Kalau malas penat, lenguh mulut nak baca Quran, kita dengar. Pastikan telinga kita selalu mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mata kita melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Tengok pun boleh pahala, tuan-tuan. Ya. Satu hadis, selingan ya, selingan. Sebab kita nak rancakkan, kita nak semarakkan Ramadan tahun ini dengan persediaan, dengan kata apa, semangat yang mendalam. Dalam soal membaca Al-Quran, mungkin sudah diberi itu, tapi kita ulang. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, maka bagi dia dapat kebaikan, 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan yang Allah Ta'ala janji itu akan digandakan dengan bi'ashri amsalihha, dengan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, bukan aku kata alif lam mim itu satu huruf, tetapi walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi terkandung di sana sudah 3 huruf dan 30 sudah kita dapat. Jadi bagi mereka yang belum menguasai Al-Quran, baca alif lam mim. Ya, mesti alif lam. Baca itu pun jadi itu senangnya nak dapat pahala, tapi janganlah 3 huruf yang kita baca kan. Takkanlah 10 ayat daripada surah Al-Baqarah kita tak boleh baca. Selalu juga kita dengar. Dan insya-Allah tahun ini pun insya-Allah imam-imam tarawih ni kita akan atur juga yang macam tahun lepas. Tuan-tuan boleh tasmih, tuan-tuan boleh mendengarkan bacaan dengan imam-imam tu. Kan kenapa? Untuk memperbetulkan bacaan kita dan memastikan kita menjadi jilul Quran, generasi Al-Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, insya-Allah. Okey. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kami tengok kamu seperti kami juga. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Tengok tuan-tuan, dia ejek dan dia kata lagi, yang ikut kamu ni orang-orang yang kelas-kelas bawahan. Kalau di Mesir dia panggil bawah. Bawah itu kan jaga pintu. Babun mufrad, satu pintu. Kalau banyak abwab. Tuan-tuan pernah dengar cerita Ahmad Al-Bab, Ahmad pintu kan? Abwab, bawah. Ini yang ikut dakwah kamu hanya golongan bawahan, orang yang hina-hina. Kalau kepada Nabi, tuan-tuan, ancaman yang Nabi ada disebut dalam Al-Quran. Wa qalu, dan mereka berkata, ma li hadzal rasul, apa barang ini rasul? Ya'kulu ta'am, makan makanan sama macam aku makan. Kalau aku makan soto, dia makan soto. Aku makan bakso, dia makan bakso. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, dia berjalan pergi kedai. Jadi tuan-tuan, untuk senang sebenarnya. Kalau Allah kirim malaikat, tak tahu dah nak kata apa kan? Jauh beza dengan kita. Sebab malaikat ni tuan-tuan 24 jam melakukan ibadat kepada Allah. Kita 24 jam. Apa? 24 jam apa? Kalau tak apalah. Itu kita cuba muhasabah diri kita masing-masing. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Firaun dan para pendukungnya memandang rendah kepada Nabi Musa sebagai orang yang hina, yang tertindas, sampai Allah menyebutkan mereka
setelah menceritakan kehancuran Fir'aun dan para pendukungnya. Ya, Fir'aun ini memang dia antara pembangkang, sampailah dia hampir nak mampus baru dia mengucap amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku berimanlah dengan Tuhan yang Nabi Musa beriman, nama aku tidak tahu. Bila sampai kata saat-saat getir, bila saat kata emergency sudah, baru nak bertaubat. Jadi pengajaran kepada kita, jangan tunggu sampai tahap itu. Berapa ramai diceritakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sudah pun mati, yang sudah pun dipanggil, dijemput menghadap Allah. Berapa ramai yang minta supaya Allah Ta'ala kembalikan ke dunia untuk mereka melakukan amal saleh. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihah, untuk membolehkan aku ini melakukan amal saleh. Kalla taraktu, apa ni? La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tak payah banyak cakap. Habis surah. Itu taubat surah. Dalam surah apa tu? Kalau tuan-tuan baca dalam surah apa tu? Surah apa tu? Lepas surah Al-Jumu'ah, surah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Okey. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kamu lewatkanlah aku, bagilah aku sedikit masa lagi. Lama ni lewatkan tempoh mati aku. Laula akhartani ila ajalin qarib, bagilah ruang untuk aku itu lagi. Fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sesungguhnya kalau kamu lewatkan tempoh ajalku, sesungguhnya aku akan sedekah banyak-banyak. Wa akun minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan sekali-kali melewatkan apabila sampainya ajal. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah akan mengkhabarkan, Allah Ta'ala akan akan sebut semua yang kita buat di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Okey. Ejekan yang diterima oleh Nabi Musa pun ada juga, dan ini bukan lagi ejekan, tetapi itu tuan-tuan boleh semak balik dalam Al-Quran. Memang banyak juga kisah-kisah Nabi-Nabi yang menerima ejekan. Tuan-tuan boleh tengok dalam suratul A'raf, dalam surah Hud, dalam surah Al-Qamar. Kena ready awal-awal. Ramadan sudah dekat. Sekarang ini kita kena berkawan rapat dengan Al-Quran. Kalau boleh, bawa di mana saja kita bawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awratna al-qauma alladziina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri barakah padanya. Rejim Fir'aun sudah pun dihancurkan, sudah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah, tenggelam semua di sana, dan Allah Ta'ala telah mewariskan, Allah Ta'ala telah musafirkan kepada kaum-kaum yang mana sebelum ini mereka diejek kerana mereka ini dikatakan yustad'afun, golongan-golongan yang lemah. Masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, baik di timur dan barat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha kaya, tetapi dia cuba hamba dia dalam berbagai bentuk. Dia cuba hamba dia dalam berbagai bentuk dan cukup-cukup menguji kesabaran hamba dia. Bagi mereka yang bersabar, insya-Allah di sana kemenangan, di sana ganjaran yang berlipat ganda. Yang di akhirat itu confirm kita akan dapat, tetapi kadang-kadang Allah Ta'ala bayar cash di dunia pun terus kita nampak, ya. Bila mana Fir'aun dan tentera-tenteranya dimusnahkan di Laut Merah, Allah Ta'ala turun ayat Al-A'raf ini, dan kami telah musafirkan kepada kaum yang telah ditindas penuh daripada ini, negeri-negeri bahagian timur dan bahagian barat yang telah kami barakah pada. Itu kisah Fir'aun. Tidakkah anda perhatikan bagaimana kelompok elit
Ini orang-orang yang level orang-orang VIP lah kita kata. Kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh dan hanya orang-orang yang tertindas di antara mereka yang beriman kepadanya. Hingga Allah mengatakan tentang mereka di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahawa Saleh diutus menjadi rasul oleh Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada yang kamu imani itu. Sama juga yang hanya berdakwah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh pun di kalangan orang-orang yang kelas bawahan, orang-orang miskin, di kalangan hamba, di kalangan orang-orang yang tidak berpengaruh. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada Nabi Saleh, yang mana bila dia berdakwah kepada kaum dia ni macam-macam sudah ke arah mentauhidkan Allah. Dia minta pelik-pelik, tuan-tuan. Kalau kamu ni betul, kamu ni utusan Allah, cuba kamu tunjuk apakah kelebihan yang ada pada kamu. Apakah benda-benda yang boleh menarik kami untuk beriman kepada ajaran yang kamu bawa? Lantas Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah Taala tunjukkan apa-apa mukjizat supaya meyakinkan kaum Nabi Saleh untuk menerima ajaran ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Lalu dengan izin Allah, makbul doa Nabi Saleh, Allah Taala mengeluarkan unta daripada batu. Pecah batu itu, keluar seekor unta. Keluar unta daripada batu itu, dan Nabi Saleh sudah bagi siap-siap, jangan kamu kacau unta ni waktu dia limpas mau pergi minum, jangan kacau. Beri dia ruang secukupnya masuknya, jangan diganggu, jangan diapa-apakan unta. Ini dipanggil unta daripada unta Allah Subhanahu wa taala. Jangan diapa-apakan. Sebab kaum Nabi Saleh ni, tuan-tuan, mereka telah Allah Ta'ala rezeki, Allah Ta'ala kurniakan tanaman yang subur, binatang ternakan yang membiak dengan banyak, rumah-rumah mereka dengan kebun, macam-macam nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Lalu mereka pun, Allah Ta'ala dah tunjuk satu kelebihan, batu boleh pecah keluar unta. Kalau kita percaya, saudara, cukup, saudara. Tapi kaum yang angkuh, sebab pada mereka kita orang berpengaruh, kita di kalangan kita masih belum terpengaruh dengan ajaran Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh dituduh orang gila. Orang gila bawa mazhab baru, bawa ajaran baru, ya. Kami ini sudah sebati dengan ajaran nenek moyang kami. Lalu mereka merancang, mereka sakit hati tengok unta, menyebabkan kalau unta itu limpas pergi minum air, unta-unta lain terpaksa tepi, maksudnya mengganggu ternakan-ternakan mereka. Lalu dibuat satu perancangan untuk membunuh unta tersebut, yaitu dua orang itu nama Mus'ab bin Muhajir dan Qudar bin Salih. Dua orang ini telah pun berbakat untuk membunuh unta Nabi Saleh, dan mereka telah panah menyebabkan unta itu mati. Unta itu mati dan Nabi Saleh telah memberi keputusan. Nabi Saleh telah siap-siap. Nabi Saleh kata, kamu telah mungkir janji, dah keluar mukjizat, masih juga kamu degil, bahkan kamu tunjuk keegoan kamu masih lagi jahat, bukan kata nak ikut, makin lagi sampai dibunuh unta tersebut. Lalu Nabi Saleh kata, tempoh 3 hari untuk kamu bertaubat. Tempoh 3 hari itu, tuan-tuan, bukan dia nak bertaubat, bahkan dia rancang untuk bunuh Nabi Saleh. Dia rancang untuk bunuh Nabi Saleh pula. Lalu Allah Ta'ala membinasakan seluruh kaum Saleh, melainkan dia mengikuti ajaran yang dibawa. Pengikut-pengikut tak dimusnahkan, semua selain daripada itu semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, benda ini cuba
tengok dalam keadaan sekarang. Ini kisah. Kita baca, kita menelusuri kisah-kisah Nabi ini bertujuan untuk kita garap, untuk kita tengok apakah strategi yang terbaik untuk kita bergerak dalam situasi sekarang ini. Sebab tugas yang Nabi tinggal ini selain daripada disambung oleh para ulama, kita pun terpundak sama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini menyambung tugas yang dibawa oleh Nabi. Dalam masa yang sama, kita pun mesti menggerakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Okey, habis kisah Nabi Saleh. Dan kita tutup dengan satu kisah menarik, iaitu kisah Rubai' bin Amir. Sesungguhnya hakikat agama yang dibawa oleh semua Nabi dan Rasul ialah menolak kekuasaan dan pemerintahan manusia, iaitu kita kita mengaku sama makhluk, bertuhankan manusia dan kembali kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah. Hakikat ini terutama sekali bertentangan dengan ketuhanan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan dan sesuai dengan keadaan orang-orang yang tertindas, sehingga reaksi penolakan terhadap ajakan untuk berserah diri kepada Allah semata-mata datang, terutama dari orang-orang yang mengaku berdaulat tersebut, sementara orang-orang yang tertindas menyambung dengan baik. Kesimpulan kepada panjang lebar ini, dia nak bagi tahu kenapa juga orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, diberi rezeki yang melimpah ruah, karena yang itu hanya di kalangan mereka-mereka yang lemah, di kalangan mereka-mereka yang fakir miskin. Hakikat ini nampak dengan jelas dalam dialog yang berlangsung di antara Rustum, komandan tentera Parsi pada perang Al-Qadisiyah, dan Rubai' bin Amir, seorang prajurit biasa di jajaran tentera Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi tuan-tuan, kita akhiri dengan kisah ini. Nabi mengutuskan Rubai' bin Amir untuk pergi bertemu dengan komandan tentera Parsi, yang mana dia memimpin seramai 125,000 angkatan tentera. Tentera Islam hanya 20,000 orang. Jadi Rustum ini dia menjemput, dia kirim dia punya pengawal tu, minta supaya Rubai' bin Amir datang bertemu. Ringkas cerita, Rubai' bin Amir ni dengan kelengkapan, dengan baju besi, dengan baju perang, dengan perisai, dengan pedang, lantas menunggang kuda, pergi. Bukan dia panggil di luar istana, dia masuk sampai ke kapet merah. Dia masuk ke dalam istana, dia turun dari kuda dia ikat kuda di kursi Rustum. Berani dia kan? Berani dia. Dia ikat dia punya kuda, lantas dia turun. Jadi Rustum dia rasa tercampar. Lantas dia mengarahkan pengawalnya, dia kata macam kurang ajar orang ini. Tapi Rubai' bin Amir dia dengan berani dia jawab, aku bukan sendiri datang, kamu yang jemput aku datang. Jadi aku mau cepat, jadi lipas masuk dalam istana dengan kuda itu. Kalau kamu tak berkehendak aku boleh balik segera. Tak payah kamu tahan-tahan, tak payah kamu nak buat apa-apa kat aku boleh balik segera. Jadi di sini kehebatan, ya. Sebab apa tuan-tuan? Saya tertarik dengan dialog yang berlaku di antara mereka. Jadi Rustum dia tanya, dia kata, kenapa juga kamu ni berani betul? Tengok, inilah kehebatan pahlawan-pahlawan Islam. Kita nak, kalau boleh, kita nak lahirkan anak-anak yang mana mereka ini kita beri kepahaman takut kepada Allah lebih daripada takut kepada lain. Ya, Rubai' bin Amir jawab, Inna Allah yab'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min dhiqid dunya ila si'atiha, wa min judil adyan ila adlil Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memutuskan kita semua ini untuk memastikan kita linukhrija man sya'a, untuk mengeluarkan bagi sesiapa yang ia kehendaki min ibadatil ibad, daripada penyembahan sesama hamba. Ibadatil ibad iaitu dia sembah macam Fir'aun dan pengikutnya,
mempertuhankan sama manusia. Ila ibadatillah, kepada peribadatan kepada Allah, bukannya mengaku dia sesama manusia. Wa min dhiqid dunya, dan daripada kesempitan hidup dunia, ila si'atiha, dari kepada luasnya dunia ini. Wa min judil adyan, daripada kezaliman anutan sesetengah agama, ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Dan dengan berani Rubai' bin Amir jawab begitu tuan-tuan. Jadi ringkas cerita, macam dia tak puas hati lagi. Dia tanya lagi. Lantas Rubai' jawab, dia kata, kamu punya tentera. Dia panjang lebar ni tuan-tuan, boleh baca di muka surat 70 tu. Kamu punya tentera, kamu datang untuk berperang, dan kamu berfikir akan kembali untuk bersama dengan keluarga kamu. Kamu akan bersama dengan anak isteri kamu. Berbeza dengan kami. Kami ini datang untuk mengejar syahid. Kami datang, memang kami sudah mencari mati. Memang kami mengejar syahid. Jadi tuan-tuan, itulah kehebatan tentera-tentera Islam yang mana mereka telah ditarbiyah oleh Nabi, yang mampu bercakap sampai begitu. Jadi ini kita boleh menjadikan satu pengajaran kita. Mereka yang berjuang di Sabiqin, orang-orang yang awal memperjuangkan Islam ini sampai tahap kami datang, memang itu yang kami kejar, mati ataupun al-mautu fi sabilillah asma amanina, mati pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, mati syahid, itu cita-cita tertinggi kami. Dan dia bagi kata dua kepada Rustum, okey, kamu nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ajaran Islam, ataupun pilih antara dua, ataupun kita berperang. Dia bagi kata dua, sama ada nak ikut ataupun kalau tak ikut, dia akan isytiharkan perang. Dan Rustum minta dia bagi tempoh 3 hari untuk dia memikirkan, untuk dia bincangkan macam mana. Jadi itulah kelebihan ataupun, kalau tuan-tuan perasan, Dr. Zulkifli ada dia sebut pada dalam slot TV Al-Hijrah ceramah dia. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya, dan saya mohon maaf banyak-banyak. Dan insya-Allah kita sama-sama akan memasuki Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, dan kita jangan lupa untuk kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Tempoh yang ada ni 7 hari, belum pasti kita boleh bertemu tuan-tuan. 7 hari ini macam-macam boleh berlaku. Apapun kita minta doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan, beri kesihatan, panjangkan umur kita, seterusnya mempertemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, dan memberi satu kekuatan untuk kita melakukan ibadat semaksimal mungkin bagi menjadikan kita umat yang berjaya baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مذلولا ولا محروما. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.